berasal daripada kalimah qara'a yang bermaksud mengumpulkan atau menghimpunkan. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan sentiasa terpelihara daripada sebalang kesalahan dan penyelewengan. Al-Quran merupakan sumber rujukan dan panduan utama dalam kehidupan seharian kepada seluruh umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga adalah hidayah dan petunjuk kepada manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Perbezaan maksud Al-Quran dan Mushaf. Nama bagi kalam Allah yang tertulis di dalam mushaf. Apa yang ditulis padanya Al-Quran secara keseluruhan ataupun sebahagiannya. Siapakah Utsman bin Affan? Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Khushay bin Kilab bin Murwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudarikah. Sayyidina Utsman bin Affan lahir pada 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun gajah. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam kerajaan Islam pada tahun 644 Masihi. Tempoh pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan adalah paling lama dalam kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu selama 12 tahun. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Utsman tidak pernah sujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh suku kaum Quraisy. Sayyidina Utsman memeluk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan Sayyidina Abu Bakar dan tidak ada keraguan serta kebimbangan atas ajakan tersebut. Sejarah pembukuan dan penyatuan Mushaf Al-Quran. Cara yang pertama melalui penulisan dan ditulis di atas benda-benda seperti kulit dan tulang binatang, batu-batuan dan pelepah kurma. Cara yang kedua ialah melalui hafalan yang baik oleh Rasulullah maupun para sahabat dan umat Islam pada ketika itu. Maksudnya, kami utuskan para rasul itu membawa bukti-bukti yang nyata dan kitab-kitab suci, dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Setelah wafatnya Rasulullah, berlakunya peperangan Yamamah di antara pasukan Sayyidina Abu Bakar dengan pasukan golongan orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku dirinya sebagai Nabi.
Peperangan itu berakhir dengan kemenangan pasukan Sayyidina Abu Bakar. Namun, terdapat ramai juga tentera Islam yang mati syahid dan kebanyakannya adalah penghafaz Al-Quran seramai 70 orang. Oleh itu, Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Meskipun pada awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak cadangan ini, namun pada akhirnya alasan Sayyidina Umar diterima dan bermulalah pengumpulan Al-Quran. Alasan keraguan Sayyidina Abu Bakar ialah risau apabila umat Islam hanya berpegang kepada mushaf sehingga jiwa menjadi lemah untuk menghafaz Al-Quran, lalu menyebabkan minat untuk menghafaz Al-Quran semakin berkurangan. Tugas pengumpulan Al-Quran diamanahkan kepada Zaid bin Sabit kerana beliau merupakan hafiz Al-Quran, penulis wahyu dan berkesempatan mengikuti majlis pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah bersama Malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Utsman, negara Islam berkembang dengan pesat kerana penguasaan wilayah yang semakin luas dan ramai bukan Arab memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan berlakunya perbezaan lahjah iaitu dialek dalam pembacaan Al-Quran. Perselisihan ini disaksikan oleh Huzaifah bin Al-Yaman ketika menyertai peperangan di Armenia, di mana umat Islam bertengkar kerana dalam solat ada yang membaca wa atimul hajja wal umrata lillah, manakala ada juga yang membaca wa atimul hajja wal umrata lil bait. Khalifah Utsman bin Affan berbincang dengan para sahabat yang lain untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah tersebut kerana risau akan menimbulkan konflik antara seluruh umat Islam. Sayyidina Utsman mengirim utusan kepada Hafsah, iaitu anak kepada Sayyidina Umar dan isteri kepada Rasulullah, untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meminta jasa baik beberapa orang sahabat, iaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham untuk menyalin semula Al-Quran. Sebanyak 7 naskah telah disiapkan. 6 naskah telah dihantar ke wilayah-wilayah Islam, iaitu Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman dan Bahrain. Sementara satu lagi naskah disimpan di Madinah sebagai rujukan dan ia dikenali sebagai Mashaf Al-Imam. Khalifah Utsman mengirim pembaca Al-Quran dilengkapi dengan satu mushaf. Tidak ada naskah mushaf yang dikirim tanpa seorang qari, iaitu pembaca Al-Quran. Setelah itu, Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membakar semua naskah mushaf yang lain agar tidak berlaku pertelingkahan seperti yang terjadi sebelum ini. Faktor penyatuan mushaf Al-Quran. Faktor yang pertama ialah untuk membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Antara alasan mengapa Al-Quran tidak ditulis pada zaman Rasulullah pada satu tempat ialah kerana proses penurunan Al-Quran masih berlanjut dan berkemungkinan ada lagi ayat yang turun sebelumnya. Faktor yang kedua ialah inisiatif yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan alasan untuk memelihara Al-Quran kerana ramai para penghafaz Al-Quran yang telah mati syahid dalam peperangan Yamamah. Faktor yang ketiga adalah kerana mushaf yang dimiliki oleh para sahabat mempunyai banyak perbezaan dari aspek urutan surah,
kronologi turunnya ayat, kaedah bacaan dan sebagainya yang menyebabkan pertelingkahan dalam kalangan umat Islam. Faktor yang keempat adalah faktor perbezaan bangsa selain bangsa Arab, menyebabkan perbezaan lahjah iaitu dialek dalam pembacaan Al-Quran yang membawa kepada perpecahan kaum. Bahkan ada yang mengkafirkan sesama sendiri. Kepentingan pembukuan dan penyatuan mushaf Al-Quran. Umat Islam dapat menghayati betapa bersungguhnya para sahabat dalam usaha untuk memelihara Al-Quran. Seterusnya ialah, jika pembukuan Al-Quran tidak berlaku, maka umat Islam pada hari ini tidak mendapat petunjuk yang sepenuhnya. Mengembangkan pemikiran kreativiti dan inovasi umat Islam. Menciptakan hubungan harmoni antara seluruh umat Islam walaupun terdapat banyak perbezaan. Menyatukan umat Islam daripada terjadinya sebarang perselisihan dan fitnah. Bagaimana penyatuan mushaf Al-Quran mempengaruhi penyatuan umat Islam? Para sahabat yang dilantik untuk menulis Al-Quran bekerja dengan penuh berwaspada untuk memastikan naskah Al-Quran itu sempurna sebelum dihantar ke bandar-bandar utama. Kesungguhan para sahabat ini dapat mencegah daripada berlakunya konflik dalam kalangan umat Islam. Antara rasional Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy adalah kerana Rasulullah merupakan sebahagian dari suku kaum Quraisy. Seterusnya adalah untuk mempersatukan bangsa Arab dan sekaligus mewujudkan kemukjizatan Al-Quran. Selain itu, para sahabat bersetuju dengan keputusan Sayyidina Utsman untuk membakar semua mushaf selain mushaf Utsmani demi kemaslahatan umat Islam. Seterusnya adalah untuk mempersatukan umat Islam dengan menyeragamkan ejaan dan tulisan Al-Quran walaupun terdapat sedikit perbezaan. Bagaimana penyatuan mushaf Al-Quran melestari ajaran Islam? Kesungguhan para sahabat dalam menghafaz Al-Quran membuktikan usaha untuk memelihara kalam Allah daripada sebarang penyelewengan. Selain itu, tindakan Sayyidina Utsman untuk membakar mushaf selain mushaf Utsmani dapat mencegah daripada berlakunya perubahan yang dapat mencacatkan kandungan Al-Quran. Kesimpulan. Konklusinya, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan menggunakan mangkin yang efektif dalam usaha untuk menyelesaikan pelbagai polemik dalam kalangan umat Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah bersyukur dan menghayati pengorbanan para khalifah terdahulu.